wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Haji Zainal selaku pengurusi Masjid Kampung Paya dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Noja, hadirin hadirat sidang jemaah yang dimulia dan rahmati Allah sekalian. Pertamanya bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini saya dapat hadir di sini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ketiadaan Ustaz Muhammad Zaki, jadi saya diminta mengisinya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimulia dan rahmati Allah sekalian, kita baru sahaja hari ini hari tasyrik yang ketiga. Syukur alhamdulillah, walaupun tahun ini norma baru, tidak ada jemaah haji daripada negara kita kecuali 8 orang je mewakilkan Malaysia, tapi walau macam mana pun syukur alhamdulillah yang ada hikmah. Jadi pada malam ini hadirin hadirat, saya nak bawa tajuk yang mudah sahaja, iaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di dalam zaman Covid ini, Sebab apa hadirin hadirat yang dimuliakan dan rahmati Allah sekalian? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu mainan. Bukanlah yang satu perkara yang boleh diucapkan hanya di hujung lidah saja. Seperti mana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita berjumpa di dalam Al-Quranul Karim cerita-cerita orang yang terdahulu, orang-orang Bani Israel, orang yang Yahudi, orang-orang yang munafikun dan sebagainya. Bagaimana mereka beriman kepada Allah, ada masa beriman dan ada masa tidak. Justru itu kita tidaklah boleh buat seperti itu. Dan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadilah seperti mana setiap hari Jumaat kita diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Di sini takwa ini tak boleh nak diartikan takut. Kalau takut ni biasa, takut dengan harimau, takut dengan orang, takut dengan polis sebab tak pakai mask, pakai betul-betul, takut sebab muka berharga 1,000. Rupanya ada harga muka manusia ni di musim Covid ni 1,000. Tak pakai mask, siap kau. Jadi manusia takut pakai mask. Beli hak standard, ada lubang, ada terowong lah, macam-macam. Ada yang ikat, ada macam-macam. Tapi mask tu tak lepas. Kalau saya tu tiap-tiap baju ada mask. Walau apa harga RM1 lebih, tapi ada. Takut terlupa. Takut RM1.50 berganti dengan RM1,000. Takut betul kita. Penjarakan sosial. Penjarakan. Tapi tulisannya tu penjarakan. Penjarakan, sepatutnya K tu 2. Tapi disatukan. Jadi penjarakan sosial. Memanglah kita tak boleh nak bersosial, kena jarak 1 meter, nak bersalaman tak boleh,
letak tangan kat dada. Kalau dulu bersalaman, peluk, cium Arab dah macam-macam, ya, pipi apa. Sekarang ni letak tangan kat dada ya. Sebab apa? Takut orang yang kita nak salam tu pembawa COVID. Sebab itu setengah tu pakai baju. Tolong jarakkan, saya pembawa COVID. Dia tulis kat belakang baju dia. Jadi semua orang takut pada dia. Sebab dia tulis itu, saya pembawa COVID. Jadi semua orang takut. Tapi takut kepada COVID tidaklah seperti mana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati nurani kita, dengan keiman yang ada, dengan sepenuh jiwa raga kita, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah sakat takut bila nampak polis, polis ada. Takut tak boleh nak datang jemaat, awal-awal dah datang. Sebab Haji Zainal dah maklum, pukul 1 tak datang, polis kunci pagar. Jadi sebelum lagi dah datang. Sebab apa? Takut tak dapat jemaat. Itu takut. Bila dah sampai kat dalam, Allah lega, dah tak takut dah. Bila balik tu, mula berduyun-duyun, dah hilang dah takut. Mula ya takut. Bila nak balik tu, Haji Zainal kena cakap lagi, jarak penjarakan sosial. Kena announce lagi. Sebab kita dah tak rasa takut, dah nak balik rumah. Mula ya. Ini tuan-tuan. Tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati, jiwa kita, tak kira di mana kita berada, masa bila, di tempat mana, kita kena membulatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kerana innallaha sami'un basir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita kena menyerahkan jiwa raga kita, kehidupan kita, amal kita. Sebab itu kita banyak kali dah saya disebut di sini. Sebab itu kita dalam doa iftitah itu kita menyebut semua sekali kehidupan kita ni, wa ima, apa sahaja yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang sepatutnya. Tetapi dia tidaklah boleh dimomok-momokkan, tak boleh dimain-mainkan. Ada setengah orang dia kata dia bertakwa kan, tapi semayang tidak. Orang suruh dia jadi rakan jahil, malas lah. Tak kosong, banyak sangat kerenah. Tak semayang pun tak apalah, dia tak ada usaha. Tapi dia kata dia bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau kita tengok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok nak meriwayat satu hadis, nak tentukan hadis itu benar atau tidak, berjalan bukan berpuluh batu, ribuan batu jauhnya, kerana nak mencari sepotong hadis yang pendek sahaja untuk menentukan hadis itu betul atau tidak, periwayatnya, rawinya itu bersandar kepada Rasulullah ke tidak, sanad dia kat mana, sanggup berjalan. Kalau dari Mekah pergi ke negara-negara lain, hanya nak tanya betul tak hadis ini, dari mana datangnya, siapa yang tahu, siapa yang dengar Rasulullah bersabda. Itu para sahabat, kerana takut manusia ini sesat, takut kita ini nanti kerana hadis itu kita bersalahan pendapat. Tengok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang dah dapat ni, sepatutnya
dengan sepenuh jiwa raga, hadirin hadirat, ya. Seperti mana kalau kita lihat, ya, hadis yang diriwayat daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, yang maksudnya seorang lelaki kafir telah datang dengan membawa senjata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia keluar memerangi orang musyrikin bersama tentera muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, masuklah Islam, kemudian pergilah berperang. Lalu lelaki itu memeluk Islam dan pergi berperang dan telah mati terbunuh sebagai syahid. Baginda telah berkata tentangnya, dia hanya melakukan sedikit amalan tetapi mendapat ganjaran yang banyak. Itu. Dan kita banyak lagi dengar hadis-hadis yang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah, kerana dia beriman dan bertakwa kepada Allah, lepas kahwin pergi berperang, belum sempat menyentuh isteri, pergi berperang, mati syahid. Kalau kita mampu tak pergi. Semayang pun tidak lepas jadi pengantin. Tak semayang lepas jadi pengantin, terutama semayang subuh tak ada. Mak bapak pun tak nak suruh bangun. Kesian budak tu baru. Lala anak kojol atas katil. Macam yang di viral tu, dia nak sembelih lembu korban, dia yang terkorban, mati atas lembu tu. Allah tarik dua-dua, nyawa lembu dan nyawa tukang sembelih. Ada di viral, saya tengok dalam WhatsApp. Tak habis lagi, leher lembu tu disembelih, dia dah terlentang. Allah, Allah, Allah kata orang. Nak macam mana? Sebab Allah kun fayakun. Allah boleh kan? Mungkin kita ni semua, Tuhan kata mati semua orang berbayar malam ni, dengan usat-usat tu sekali mati kan. Allah berkuasa. Dan kita ini sebagai mengaku diri kita beriman, kena menyerahkan jiwa raga kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita semayang, hadirin hadirat, bila kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kenapa tak sebut Allah kabir? Allah kabir. Ada jumpa orang takbir macam Allah kabir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sebab itu bila kita mengangkat takbir, kita sepatutnya mendatangkan masa itu, ya Allah, kita takutnya. Sebab Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, subhanallah. Tidak ada. Kalau kita, yang maaf, saya banyak kali sebut, kalau kita nak menghadap yang dipertuan ke, kalau datang, ya Allah, menggigil kita. Pakaian jangan cerita lah kan. Kalau dijemput hadir tu sebab yang dipertuan nak datang ke masjid kamu payah. Saya silap baru beli jubah ke, baju Melayu ke, belum dipakai lagi. Sebab semata-mata nak menghadap yang dipertuan, biar yang dipertuan tengok kita bergaya. Orang kampung kaya hebat. Tapi bila nak menghadap Allah, saya silap jubah baju tak basuh. Saya silap dia pergi kencing tu kena air kencing. Kan? Jadi ini hadirin hadirat yang dimuliakan dan rahmati Allah sekalian. Sebab itulah dalam hal ini, ya, bila kita mengatakan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hari ini kadang-kadang jauh, hadirin hadirat. Ya. Kita pun tengok wahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada kita, ya, selalu ada juga saya sebutkan wa'adallah, janji Allah pada kita. Allah janjikan, ya, surga dah ada 7 lapis surga pada kita. Kalau kita orang beriman dan bertakwa, kalau kita kembali kepada Allah dengan mendapat mardatillah, ya,
kita akan dapat surga. Mana satu surga yang kita minta? Iaitu Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Darussalam, dan satu lagi Jannatul Muqamah. Itu dijanjikan oleh Allah. Dan ada orang berpesan nak minta, jangan minta al-alam. Nak minta Jannatul Firdaus. Sebab perbezaan antara surga ni katanya kadang-kadang dengan zikirnya, satu zikir membezakan kita. Kadang-kadang orang tu Astaghfirullah, 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 dia zikir berisbah. Ada seorang lagi Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, lebih. Orang tu dapat masuk Jannatul Firdaus. Yang Astaghfirullah tadi dapat rendah sikit. Sebab yang tu kan kita la ilaha illallah, kan kena la ilah, la ilah, la ilah. Pronunciation tu la ilah, la ilah. Macam mana nak dapat special? Pemalas. Dalam doa, Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min 'azzi wal kasal. Oh, lemah dah pemalas. Tapi bila berzikir la ilah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Kita jadi pemalas nak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tu kan sallu alaihi, kan bulan puasa kan, sallu alaihi. Memuliakan Habibullah dan memuliakan Khaliq. Kalau kita memuliakan Tuan Maaf Haji guna Tuan Haji Zainal, sebut penuh tu. Nasib bintang-bintang tak nak disebut kan. Ada setengah manusia tu beri ni my address. Nak sebut ni jangan calang-calang, kalau tidak jangan disebut. Kan. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala macam mana? Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Kan? Lepas itu nakkan yang hebat. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan, ya, sebab itu saya katakan beriman kepada Allah bukan sakat di hujung lidah saja, tapi dengan penuh jiwa raga kita. Bila dengan penuh jiwa raga kita, kita tengoklah kenapa konflik ni ada. Kenapa konflik ni ada? Kalau kita tanya budak-budak tadika, takut tak dengan konflik? Takut. Pakai mask. Sebab apa? Sebab konflik tu dia berduri, tajam-tajam. Pada fahaman budak-budak sekolah, dia tajam. Tapi bagi kita orang yang dewasa, orang yang berilmu, konflik tu kenapa Allah datangkan? Kemungkinan kerana kealfaan kita. Kemungkinan kerana tidak ada ketulusan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hadirin hadirat yang mulia dan rahmati Allah sekalian, kita semayang-semayang, mengaji tak berhenti. Kita semayang-semayang, mencaci tak berhenti. Lepas tu mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang tiap-tiap hari Jumaat, itu disebut ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu macam mana? Sepenuh jiwa ni, macam mana Bilal bin Rabah tu, walaupun diregang di tengah padang pasir, dia empat dengan batu, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Tetap tidak pudar keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru tak boleh datang hari Jumaat, mujur baru. Bukan kita malas, Haji Zainal tak beri. Haji Zainal lah tanggung dosa. Itu kita. Tengok betapa mahalnya untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Berpilih namu 70 tahun ke atas, no more. Mula tu kan, mula 3 orang lah. Haji Zainal, Tok Imam Azud sama dengan Wan, 3 orang bergile-gile. Siap bilang siap pengusi Tok Imam 3 orang. Lepas tu naik lagi 13 kan. Betapa mahalnya nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi nak masuk surga Allah. Dinilai. Itu gambarannya, hadirin hadirat. Bukan senang. Bukan macam beli kacang kuda. Mahalnya iman. Jadi janganlah kita main-mainkan, janganlah kita ringan-ringankan. Betapa ramai lagi orang yang mengaku dia beriman tapi tidak menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur ini maknanya ingkar. Ya, jangan bila setengah orang tu bila sebut kufur dia sensitif. Sebut ingkar, ada kata 1000 je. Dia macam ingkar PKP kan? Dia ingat macam tu. Ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan kalau surga ada 7 lapis, neraka pun ada 7 lapis. Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hutamah, neraka Wil, neraka Hawiyah, neraka Sa'ir, neraka Saqar. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan rahmat Allah, kalau kita dengar tentang neraka ni, ya Allah Rabbi, ngeri kan? Kita bakal lemang pun tak sanggup nak duduk dekat, bergelap. Ada pula besi ke apa ke kan. Tak ada lah orang tu pergi ambil api tu buat kompor ke, tak ada. Takut je, sebab dia tahu api tu panas kan. Tetapi api neraka itu ada diceritakan, Allah alam ya, kalau saya salah Ustaz Zul aja. Kalaulah termuncul sahajalah sebesar kepala mancis tu, hancur lebur dunia ni. Api neraka tu. Semasa Nabi Idris alaihissalam dibawa ziarah neraka, baru malaikat Malik buka pintu neraka, pengsan dah Nabi Idris alaihissalam. Sebab malaikat Malik tengok ada manusia datang, dia kira nak humban ya. Kata di apa ni, malaikat maut bukan nak dihantar ke neraka, dia ni Nabi Allah, nak tengok ya keadaan neraka. Oh, salah faham. Ya? Sebab apa? Bagi orang yang kufur kepada Allah, Allah telah mengarahkan para malaikat
Dua orang malaikat korbankan manusia yang kufur kepada aku ke dalam neraka. Nombor, tak ada apa-apa. Sekarang ni lah kita diberitahu janganlah kufur, berimanlah kepada Allah. Macam PKP juga, kan? Pakai mask, jangan tak pakai mask. Pakai mask elok-elok, jangan letak bawah dagu. Bukan, Cik Wan, bukan. Penjarakan sosial. Ya. Jadi bila beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dimain-mainkan. Hari ini beriman, besok tak. Ya? Tak boleh. Kita senantiasa kena ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sebab semua pergerakan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni last kan, orang korban lembu saya dengar ada. Sampai orang nak ngamuk, tak cukup daging. Ada. Kopon terlebih, daging sikit. Jadi kita kena terima nikmat daripada Allah ni. Dia beri dah nikmat kopon. Mana Tu Haji Zainal dapat kopon, saya dapat kopon, tapi bila pergi daging dah habis. Kena terima. Yalah, tak ada rezeki. Jangan pula apa jadahnya kopon ni. Apa jadah kopon ni? Kopon ni diberi ni. Jangan kita macam orang tak beriman. Manusia khata' wa nasya. Salah dan silap itu lumrah manusia. Cuma nanti kita berbincang bagaimana nak orang yang berkopon tu nak dapat daging untuk akan datang. Jadi ramai-ramailah berkorban. Ini yang nak makan dengan korbannya ramai. Yang nak berkorban tak ramai, kan? Lepas tu nak korban last minute. Mana Haji Zainal nak terima? Kan? Syaratnya 10 ekor je. Ni Ji, nak korban ni. Lah mana nak cari lembu, kan? Jadi kena itu. Kita kena terima sebab itu bukan rezeki kita. Wah, nak suap pun ke dalam mulut kadang-kadang tak sampai dalam mulut kalau bukan rezeki. Tiba masuk ke daging, ngap jam. Terus jam. Apa pasal? Entah mulut tak boleh nak buka. Masuk daging, tak boleh nak kunyah. Apa kena urat, tak boleh nak kunyah. Gigi dia tak ada. Tolak kanan, tolak kiri, tolan terus. Apa nikmatnya? Tak rasa. Tolak kanan, tolak kiri, terlekat pula. Dah. Kalau bukan rezeki, jadi kita kena terima. Janganlah ngamuk, viral. Orang Islam tak patut macam tu, kan? Tapi inilah di antaranya kadang-kadang ni pemuka-pemuka Islam bertindak seperti itu. Ini kan. Jadi kata dia beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat, 1 dinar pun tak ada dengan dia. Kita kalau mati, harta berkarun. Sampai tak tahu dia anak-anak harta bapa kat mana. Cari geran. Kat mana orang? Bini bapa mana orang? Cari. Sepupunya banyak, kan? Nabi mati 1 dinar, wafat pun 1 dinar tak ada. Habis diberikan. Sampai sahabat Rasulullah antara Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar apa, masing-masing berlawan nak bersedekah, nak berbelanja harta, nak menginfakkan. Kita mana duit hak licin? Tahu duit licin RM1. Kan?
Macam mana? Ini hadirin ada. Sebab itu saya cakap kan, kita lah kalau betul-betul kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya Haji Zainal, Tuan Haji Zainal, Qaryah Kampung Payoh ni ada berapa ratus orang? 1000 lebih. Seminggu beri RM10 je. RM800. RM10 seorang. Seminggu ada berapa? RM8,000. RM8,000 seminggu. RM10 seorang. Kalau 4 minggu ada RM32,000. Setahun ada RM384,000. Itu dasar RM10 seorang. Berhenti ya? Sekejap.
Baik, hadirin hadirat yang mulia rahmat Allah. Pasal apa saya ceritakan macam tu kan? Saya teringat waktu saya dihantar oleh JAKIM berkhusus di Ealing Broadway, di Muslim College Ealing Broadway di London pada tahun 93. Masyarakat India Muslim dan Pakistan yang berada di Wembley dapat membeli sebuah gereja. Kalau tuan-tuan pergilah dekat Park Road nak pergi mahala ke Ealing Broadway. Macam mana orang-orang Pakistan dan India Muslim ni boleh beli itu just 5 pound pada setiap minggu. Setiap jamaah di-announcekan tak payah beri sejadah, tak payah beri kipas apa, beri 5 pound je. Seminggu 5 pound. Dia cukup sampai bulan Disember, dia boleh bayar. Kalau dia tak bayar 120,000 pound sterling tu, pihak gereja akan mengenakan interest pada orang Islam yang nak beli. Jadi sebelum bulan Disember dia berjaya bayar 120,000 pound sterling. Bayangkan. Itu tak lama, beberapa bulan selepas dia beli, dia berjaya mengumpulkan. Kutip pakai sejadah. Okay my brother, okay. Next week announce kan berapa. Akhirnya berjaya. Kerana kesatuan. Itu yang keimanan tu. Membeli gereja, saya sempat sebulan semayang dalam gereja yang telah dikonvert jadi masjid di Wembley pada tahun 93. Saya 4 bulan pergi berkursus kat sana, expose. Jangan bila ustaz nak cakap Mak Saleh dia cakap je. Tapi ini pergi tengok sendiri macam mana keadaan Mak Saleh tu di Hyde Park apa semua kan. Jangan duduk cakap Mak Saleh terlentang ini pergi tengok sendiri. Jadi di situ kita tengok bagaimana kesatuan. Sebab itu kita orang yang beriman ni, kita nak kena salah satunya nak kena dengan sesama Muslim ni, kena ada kesatuan ni, kesatuan ummah ni, ummatan wasata ni. Kalau tidak, janganlah kita duk kata aku beriman, wa ana minal muslimin. Tapi sesama kita ni, bila orang tu masuk ke dalam tabung, tengok RM1. Jangan kira itu kemampuan dia. Dia beri dengan penuh redha. Mungkin kita beri 50, kita tak redha. Allah termasuk, ingat RM1 tu, rupanya 50. Nak minta malu. Jadi tak dapat apa, balik bercerita dengan orang rumah, tersalah tadi, habis duit. Apa? Ingat duit RM1, 50 rupanya termasuk dalam tabung. Nak ambil balik, malu kau orang. Tak apalah, rezeki masjid kan. Itu kita. Begitu juga, maaf saya sebut, begitu juga bila kita nak berkorban, kita siap interview orang nak beli lembu tu. Lembu macam mana?
Besar kecil, banyak daging ke tak. Dia bukan soal kecil besar, soal keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi hari ini, lembu mahal. Mana ada lembu murah macam dulu? Kita tulus ikhlas. Kita jangan jadi macam peristiwa Habil dengan Qabil, masing-masing berlawan. Kampung Payo lembu sihat-sihat. Oh, lembu okey. Yang mana? Kukuih ni. Maka tulang ayo. Dia kira nak melantak dia kira. Bukannya lillahi ta'ala. Dan saya kadang-kadang, maaf lah ya hadirin hadirat, kadang-kadang kita bila kita berkorban ni, pernah berlaku lah, ada satu tempat saya sebut lah, bukan di Negeri Sembilan lah, tempat lain. Dia memula, dia kata, Ustaz, bahagian saya tak nak ambil. Tak nak ambil dia tu. Okey lah. Kita pun kata, oh dia ni tak nak ambil bahagian dia. Okey lah. Bila tak nak ambil, dah siap, dah bagi-bagi dah, datang pula, yang masuk ni nak juga. Dia dah berpusing pula hati dia. Kita terpaksa lah beri kat dia kan. 1/3 ke apa kan, tanya pula nak banyak mana kan, nak semua ke. Jadi kadang-kadang kita ni, apa motif kita berkorban? Apa motif kita berkorban? Nak suruh peti sejuk kita penuh dengan daging korban ke? Atau kita nak beri, nak tolong orang-orang yang tak mampu itu, merasa makan daging? Atau kita nak kaut kat kita semua? Penuh. Sebulan-bulan Zulhijjah ni makan daging korban ni. Sebab kat masjid Kampung Payo 15 ekor. 15 ekor, minta ekor je 15, cukup lah. Yang lain saya tak nak ekor je. 15 ekor padu dah kan. Dapat dah 15 hari ngesup kan. Makan sup ekor. Itu jawapan bagi orang yang beriman. Nauzubillah minazal. Ya. Baik hadirin hadirat ya, masa kita ya. Jadi kita kena rubah. Kita jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul tak kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Kita kena jaga akhlak kita, kena jaga i'tiqad kita, kena jaga tata kelakuan kita, adab kita ya. Dan kita kena suburkan dalam masyarakat kita komuniti mukmin tu. Yang tu kena wujudkan. Sebab itulah saya pernah masa saya duduk belajar dekat UKM tu, bila saya pergi melawat student UKM, pergi melawat ke Parlimen Ahmad Matar. Masa tu ada seorang ahli parlimen Singapura yang nama Islam Ahmad Matar pergi melawat masjid dia. Dia kata, adik-adik, kata, you all dari Malaysia, okay, you bukan macam Singaporean. You tahu tak, Singaporean everything from community. Government tak beri apa-apa, dia kata. Tapi you all belum tersepit macam mana Singaporean. Sebab tu everything from government. Tapi betul. Sebab dia orang hadirin-hadirat nak bayar gaji imam bukan jabatan agama, nasi amal, potong gaji amal, semua donation community, menghidupkan masjid. Buat masjid pun community buat, sampai 4 juta Singapura. Tak ada daripada jabatan agama, tak ada tunggu yang berhormat datang. Semua daripada komuniti. Sebab itu dia ada semangat menjaga hak dia. Tok Imam, Tok Siap, Bilal, apa semua komuniti bayar.
Kerajaan 1 sen pun kata ni amat mata tak beri. Sebab dia dasar liberal. Kita sikit dia betul agama tak patut. Biarkan kapung Pak Ayu. Apalah kira. Tengok-tengoklah sikit ya. Kita lah kan. Tapi Singapura, sebab itu dia boleh hidup. Orang dia. Dan amanah itu. Cuba tanya yang Singaporean tu. Buah mangga tepi-tepi flat ni, tak ada komuniti ambil. Kita cuba tinggal tak tentu arah tabung tu. Adalah rumah orang bertabung. Tabung nombor 8 hilang. Tapi dia orang punya amanah sebab beriman. Tak ambil. Saya pergi Mauritius pun begitu juga. Tahun 2003 saya pergi Mauritius. Mangga India tu punya besar, geram mati. Mangga India tu besar-besar. Tapi jalan bukan ada pagar pun. Kalau kita sini anak-anak orang kampaya. Dah sedekah di masjid, atap-atap masjid, buah leci merah sepokok, tak semau pun rasanya. Tak ada lah, are you like this fruit? Tak ada. Bila saya tanya, how about this fruit? Oh, dia kata tunggu kontraktor, we harvest all. Dia serah. Tak ada makmum nak ambil kayu. Geram. Tak ada. Kalau kita tu imam pajat. Buat buka puasa. Buah leci, mula-mula saya ingat pokok leci ni renek-renek. Rupanya besar macam pokok mangga tu. Atap-atap masjid tu. Merah ya leci. Tak ada tu. Itu imam tak kait pengusi apa dah lagi. Kan? Tengok ya. Okay. Next tomorrow lah the contractor coming. Saya ni telanai liu, ya Allah. Kenapalah kau tak flower aku? Pergi masa tu bulan puasa. Bayangkan. Amanah tak amanah. Kita tak. Kalau ada lah dekat masjid, ada yang tak balik, dua atas pokok leci je. Jadi hadirin hadirat ya, kita imbasi baliklah, imbau balik ya perkara-perkara yang saya sebutkan ni. Biasalah tuan-tuan hadirin hadirat dengar ya. Tapi inilah apa yang kita lakukan ya. Sebab itu kita tengok dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Karim ya, dan surah Al-Munafikun, surah An-Nisa, ayat 145. Allah telah berfirman, innal munafiqina fid darikil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali daripada lapisan-lapisan dalam neraka. Apakah kita nak kita nak jadi macam orang munafik? Nauzubillah minaz zalim ya. Baik hadirin hadirat, jadi untuk kesimpulannya ya, kita jangan sia-siakan kehidupan kita ya. Rugi keimanan kita ya, sekiranya keimanan kita ini dan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedajalan kita sendiri. Rugi. Hasil kedajalan kita, maklumlah hati kita ni kadang-kadang iblis mendajal dan sebagainya kan. Rugilah kita. Dan kita kena mantapkan mana iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Akhir kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.